Salam sejahtera, nama saya Sylvia Nawitun. Saya merupakan pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di Universiti Terbuka Malaysia, OUM Cawangan Sibu, Sarawak. Nombor kad matrik saya adalah 9610081355600001. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah video tentang amalan penjagaan dan pengasuhan bayi yang baik. Penjagaan awal yang berkualiti amat penting kerana ia memberi kesan terhadap pembesaran dan perkembangan bayi sama ada dari segi fizikal, emosi maupun sosial. Ibu bapa atau penjaga memain peranan penting dalam memastikan bayi membesar dalam persekitaran yang sihat, selamat dan penuh kasih sayang. Pada pembentangan video kali ini, saya akan menyentuh beberapa aspek utama seperti keperluan asas bayi, teknik penyusuan, pemakanan yang seimbang, kepentingan tidur dan bagaimana pengasuhan yang responsif boleh menyokong perkembangan menyeluruh bayi. Perbincangan yang pertama berkaitan teknik penyusuan yang terbagi kepada dua, iaitu penyusuan susu ibu dan penyusuan botol. Penyusuan susu ibu merupakan kaedah semula jadi yang amat disarankan kerana susu ibu mengandungi nutrients ataupun antibodi yang amat diperlukan untuk perkembangan bayi. Teknik penyusuan yang betul melibatkan posisi badan ibu yang selesa, bayi dapat melekap dengan baik pada payudara dan kepala bayi disokong dengan betul. Ibu bapa atau penjaga perlu peka terhadap tanda bayi lapar seperti menjilat, menghisap jari, menjelai lidah, membuka mulut dan membuat bunyi renggekan. Manakala bayi yang kenyang akan berhenti menyusu sendiri, tertidur dan menolak payudara. Terdapat 4 teknik penyusuan susu ibu, iaitu yang pertama, cradle hold atau dukung biasa. Ibu akan dukung bayi pada lengan di sebelah payudara yang digunakan untuk menyusu. Kepala bayi akan direhatkan di siku si ibu. Teknik yang kedua dipanggil sebagai cross cradle hold ataupun dukung silang, di mana pegangan ini sama seperti cradle hold tetapi menggunakan lengan yang bertentangan untuk menyokong bayi. Dan lengan yang satu lagi digunakan untuk menyokong payudara. Teknik yang ketiga dipanggil sebagai football hold ataupun pegangan bola lapi. Untuk teknik ini, bayi akan diletakkan di sisi badan ibu seperti memegang bola lapi. Teknik ini amatlah sesuai bagi ibu yang melahirkan secara permudahan ataupun ibu yang mempunyai saiz payudara yang besar. Teknik yang keempat dipanggil sebagai sideline position ataupun berbaring sisi. Ibu dan bayi baring secara mengiring menghadap satu sama lain. Teknik ini amat sesuai dilakukan pada waktu malam. Untuk penggunaan botol susu, bagi ibu bapa yang menggunakan susu formula atau memberi perahan susu ibu menggunakan botol susu, teknik penyusuan yang betul perlu diberikan perhatian. Botol perlu disterilkan dan susu perlu dipanaskan pada suhu yang sesuai. Dan bayi perlu dipegang pada posisi separa duduk semasa menyusu bagi mengelakkan bayi tercekik. Ibu bapa atau penjaga juga perlu memerhatikan tanda lapar atau kenyang pada bayi sama seperti semasa penyusuan susu ibu bagi mengelakkan berlakunya pemberian susu yang berlebihan atau tidak mencukupi. Kemudian kita beralih kepada cara menangani keperluan pemakanan dan keselamatan bayi. Pemakanan yang seimbang amat penting seperti pemberian susu ibu atau susu formula yang sesuai. Keselamatan pula merangkumi penyediaan makanan yang bersih, penggunaan botol susu yang disterilkan dan pemantauan bayi semasa menyusu bagi mengelakkan berlakunya bayi tercekik. Seterusnya kita akan beralih kepada corak tidur bayi. Bayi yang baru lahir biasanya tidur dalam 14 ke 17 jam sehari dalam tempoh yang singkat. Corak tidur bayi ini akan berubah mengikut umur bayi. Dan penting bagi ibu bapa untuk memahami perubahan ini bagi menyokong kualiti tidur bayi yang
kualiti tidur bayi. Bagi memastikan bayi tidur dengan selamat, persekitaran tidur bayi perlu dijaga dengan baik. Ia termasuklah membaringkan bayi pada tiram yang rata, tanpa bantal, selimut tebal ataupun mainan yang boleh mengganggu pernafasan bayi. Tidur yang mencukupi memberi banyak manfaat terhadap perkembangan bayi. Ia termasuklah membantu perkembangan emosi, perkembangan otak dan juga perkembangan sistem imun bayi. Bayi yang mempunyai tidur yang mencukupi lebih cenderung bersikap tenang dan mudah dijaga. Akhir sekali, mari kita lihat beberapa aktiviti yang sesuai untuk bayi dan bagaimana aktiviti ini memberikan faedah terhadap perkembangan mereka. Contoh yang pertama, permainan peekaboo. Permainan peekaboo membantu bayi dalam merangsang interaksi sosial bayi. Waktu tummy times membantu untuk menguatkan otot-otot bayi. Dan satu aktiviti iaitu aktiviti membaca buku bergambar pada peringkat awal amat bagus dan amat membantu dalam merangsang perkembangan bahasa dan kognitif bayi. Kesimpulannya, amalan penjagaan dan pengasuhan yang baik amat penting bagi memastikan bayi membesar dengan sihat, selamat dan bahagia melalui teknik penyusuan, pemakanan yang seimbang, tidur yang berkualiti dan berbagai aktiviti yang merangsang perkembangan mereka. Ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka untuk membina asas yang kukuh untuk masa hadapan anak-anak mereka. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa.